Salam sejahtera dan selamat pagi kepada Sewan. Saya Jos Mujanjok dan saya merupakan ketua dari kumpulan 1. Pagi ini, saya dan kumpulan saya akan membentangkan isu semasa, yaitu pencemaran air yang terjadi di negara kita di Malaysia. Di dalam pembentangan ini, kawan-kawan saya akan membentangkan mengenai penyataan masalah, faktor-faktor masalah, kesan permasalahan, dan penyelesaian dalam isu mengenai pencemaran air. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ustaz Wan Arifin. Saya Dayanur Suhana binti Abang Zainuddin akan membentangkan penyataan masalah kepada isu pencemaran air di Malaysia. Pencemaran air merupakan satu permasalahan serius yang melibatkan kontaminasi atau pencemaran sumber air seperti sungai, tasik dan laut oleh bahan-bahan berbahaya. Isu ini mendalam dan meluas, memberi impak yang serius terhadap ekosistem air dan kesejahteraan manusia. Pelepasan sisa industri tanpa kawalan menjadi punca utama kepada pencemaran air. Banyak industri melepaskan sisa tercair berbahaya ke dalam sungai atau laut tanpa pengawasan yang memadai, menyebabkan pencemaran air dan membahayakan kehidupan akuatik. Perbuatan ini telah menimbulkan masalah pencemaran air yang serius dan memberikan ancaman kepada kehidupan akuatik. Banyak daripada mereka terlibat dalam aktiviti melepaskan sisa cecair berbahaya secara langsung ke dalam sungai atau laut tanpa pengawasan yang memadai. Kesannya, pencemaran air semakin meningkat, memberikan ancaman serius kepada kehidupan akuatik. Pertanian dan penggunaan pestisida turut menyumbang kepada pencemaran air. Penggunaan baja dan pestisida dalam pertanian telah menjadi punca kepada aliran bahan kimia berbahaya ke dalam sumber air. Perbuatan ini membawa kepada masalah eutrofikasi di mana peningkatan nutrien dalam air menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan. Akibatnya, terdapat risiko kematian organisma air dan kesan buruk terhadap keselamatan makanan. Pembuangan sisa domestik turut memberikan impak yang besar kepada pencemaran air. Pembuangan sisa domestik yang tidak terkawal atau sistem kumbahan yang tidak dirawat boleh mencemari sungai dan tasik yang menyebabkan penyakit air dan menjejaskan kualiti air minuman. Terima kasih. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan bagi penyataan masalah. Dari segi statistik atau fakta penting, pada tahun 2019, lebih 80% sungai di bandar-bandar utama di Malaysia boleh dianggap sungai mati disebabkan sisa industri yang semakin meningkat. Sungai-sungai yang tercemar di Malaysia termasuklah Sungai Juru di Pulau Pinang, Sungai Segit di Johor dan Sungai Klang di Selangor. Kawasan Lembah Klang dianggarkan secara purata sebanyak 2,950 tan per kilometer keladak mengalir ke sungai-sungai. Menurut Jabatan Alam Sekitar, JAS beberapa tahun lalu, kira-kira 300,000 tan sampah cukup mengisi 110 kolam renang saiz Olimpik dibuang ke dalam sungai. Pentingnya isu ini kerana air merupakan salah satu benda yang asas di dalam hidup manusia. Aktiviti yang melibatkan penggunaan air akan terkesan. Air yang bersih akan sukar didapatkan sekiranya pencemaran air berlaku dalam jangka masa yang panjang. Pendekatan Asia adalah lakukan kajian mendalam untuk mengetahui sumber-sumber agar langkah-langkah dapat ditentukan. Pencemaran air dapat diatasi sekiranya kita memahami mengenai kesan, punca serta langkah mengatasi pencemaran air. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Nasyafina Natra binti Muhammad Yusuf dan nombor ID saya 2022864652. Saya dari kelas AM.85A. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai punca bagi pencemaran air. Membuang sampah ke dalam sungai merupakan salah satu punca pencemaran air. Apabila semua sisa isi rumah dan sampah sarap dibuang ke dalam sungai, ia memberi kesan yang sangat negatif kepada kualiti air. Akibatnya, sungai menjadi penuh dengan sisa-sisa makanan, malah terdapat sisa plastik terapung di permukaan sungai. Selain itu, kita boleh lihat bahawa warna air sungai berubah daripada warna lutsina yang pada asalnya berubah menjadi hijau kehijauan dan pada akhirnya menjadi hitam kehitaman.
Sebagai contoh di negara kita, di sungai bukan saja di kampung, malah di kawasan bandar, kita boleh melihat sisa-sisa sampah yang terapung di permukaan sungai dan warna air yang keruh. Ini mencemarkan sumber air manusia, memusnahkan kehidupan akuatik dan menghasilkan bau yang tidak menyenangkan. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa pembuangan sisa ke dalam sungai juga merupakan faktor yang menyebab berlakunya pencemaran sungai. Selain itu, pembuangan sisa-sisa kimia dari kilang juga boleh menyebabkan pencemaran sungai. Ini biasanya berlaku kerana tindakan pihak tidak berwajib dan tidak bertanggungjawab oleh sesetengah individu yang hanya memikirkan periuk nasib sendiri dan memberi kesan yang buruk kepada sungai-sungai terutamanya di Malaysia. Kebiasaannya, sisa kilang yang dibina berhampiran tebing sungai dibuang terus ke sungai untuk memudahkan pembuangan sampah. Jika bahan buangan ini mengalir ke sungai, beberapa pihak mendapatkan keuntungan di mana kos pelupusan sisa dapat dijimatkan. Kesan berbahaya bahan kimia dan sisa toksik mencemarkan sungai dan mengurangkan kualiti air, menjadikannya tidak sesuai untuk kehidupan akuatik. Oleh itu, pembuangan sisa-sisa kimia dari kilang hendaklah dielakkan bagi memastikan kebersihan dan kualiti sungai terjamin. Sekian, terima kasih. Faktor-faktor permasalahan pencemaran air yang ketiga ada aktiviti pertanian menggunakan bahan kimia yang berlebihan. Aktiviti pertanian seperti membaca terlalu banyak sehingga menyebabkan bahan kimia tersebut mengalir ke sungai berdekatan. Hal ini menyebabkan pencemaran sungai yang serius, terutama kepada kehidupan akuatik. Jika sisa racun ini diserap oleh tanah, akan menyebabkan kandungan air bawah tanah akan tercemar dengan sisa kimia. Kehidupan seharian masyarakat menggunakan air bersih juga terjejas. Misalnya, penggunaan bahan kimia yang berlebihan, yaitu penanaman kelapa sawit, sayur-sayuran, dan lain-lain. Yang terakhir adalah aktiviti pembalakan yang mengakibatkan hakisan tanah. Pembalakan yang tidak terkawal menyebabkan hakisan tanah dari aktiviti kerja tanah yang tidak terkawal. Di samping itu, kegiatan pembalakan merupakan salah satu faktor pencemaran sungai. Hal ini demikian karena apabila pokok-pokok ditebang, struktur tanah akan menjadi lemah akibat kehilangan sokongan daripada akar-akar pokok yang mencekam tanah. Keadaan ini menjadi lebih teruk apabila hujan turun dengan lebat dan jatuh terus ke tanah tanpa halangan. Struktur tanah yang lemah tersebut akan mudah terhakis dan mengalir bersama air hujan ke sungai. Tanah yang terhakis akan mendap di dasar sungai dan menjadikan sungai cetek. Apabila hujan turun, sungai tersebut tidak akan mendapat menampung air yang banyak dan akhirnya akan melimpah keluar sehingga berlaku banjir kilat dan pencemaran air. Saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Azrina binti Ahmad dan saya akan membentangkan tentang kesan permasalahan air. Pertama sekali, pencemaran air boleh menyebabkan kurangnya kualiti air. Contohnya, pembuangan bahan toksik ke dalam sungai. Bahan-bahan toksik yang dibuang akan memberi kesan terhadap kitaran makanan dengan mempengaruhi dan meracuni hidupan-hidupan di sungai dan tasik seperti rumpai, ikan dan hidupan lain. Bahan-bahan toksik yang bercampur dengan air sungai atau tasik secara tidak langsung akan mempengaruhi kualiti air. Air yang kekurangan kualiti juga akan menyebabkan kekurangan oksigen dalam air. Yang kedua, pencemaran air boleh menjejaskan kesihatan manusia. Bahan-bahan yang dibuang dalam sungai, contohnya bahan toksik, akan menyebabkan kekurangnya kandungan oksigen dalam air seperti yang saya sebut tadi. Hal ini memberi kesan negatif terhadap kesihatan seperti kehadiran nitrat yang berlebihan dalam air minuman yang akan mengakibatkan keracunan darah kepada bayi kecil dan barah kepada orang dewasa. Selain itu, sampah sarap dan najis yang dibuang ke dalam air juga menggalakkan bakteria untuk terus membiak dan menjadi masalah kepada kehidupan di dalam air maupun kepada manusia sendiri. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat pagi kepada Sewan, nama saya Elisia Najatan. Saya dari AM.85A. Seterusnya, saya akan membuat presentation tentang kesan pencemaran air di Malaysia. Antara kesan pencemaran air ialah ianya akan menjejaskan kehidupan akuatik.
Sisa-sisa toksik daripada industri yang dibuang telah menyebabkan sisa kimia berkumpul di laut dan sungai dan ini akan menyebabkan pH air juga meningkat. Sisa perindustrian juga sering mengandungi banyak sebatian toksik yang akan merosakkan kesihatan haiwan, akuatik dan makanannya. Hal ini kerana racun boleh menyebabkan kesan yang membawa maut dan menyebabkan kehilangan habitat kepada kehidupan haiwan. Sebagai contoh, perairan di Terengganu mengalami pencemaran air ekoran daripada pembuangan sisa domestik ke dalam laut sehingga menyebabkan penyu mati kerana termakan plastik. Selain itu juga, ia dapat menjejaskan keindahan alam sekitar. Pencemaran air boleh menyebabkan keindahan alam pada masa kini terjejas. Hal ini kerana banyak pantai kini dipenuhi sampah sarap, sehinggalah pemandangan kelihatan menjengkelkan dan tidak indah untuk dipandang. Keadaan air laut dan sungai yang berbau busuk daripada bakteria-bakteria daripada bahan-bahan yang telah tercemar dibuang ke dalam sungai ataupun air laut telah mewujudkan keadaan yang tidak selesa kepada manusia serta hidupan lain di dunia ini. Kesan ini juga seterusnya mampu memberi impak yang negatif kepada sektor pelancongan di Malaysia, di mana kehadiran pelancong akan berkurangan kerana keindahan alam sekitar yang terjejas disebabkan oleh pencemaran air. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera kepada Ustaz Wan Arifin. Nama saya Sherin Jalong. Student ID saya adalah 2022830486. Dan hari ini saya ingin membentangkan tentang penyelesaian kepada pencemaran air. Penyelesaian yang pertama adalah kempen kesedaran daripada pihak kerajaan. Pihak kerajaan haruslah menganjurkan kempen kesedaran di media massa melalui televisyen, surat khabar dan media sosial. Hal ini demikian dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan memelihara sungai selain dapat mewujudkan keinginan bersama-sama untuk memelihara serta mencintai sungai. Antara contoh kempen yang telah dianjurkan oleh kerajaan adalah kempen Cintailah Sungai Kita. Aktiviti kempen ini juga termasuklah membersihkan sungai secara bergotong royong bersama-sama. Selain itu, penguasaan undang-undang. Pihak kerajaan haruslah mengubah Akta Alam Sekitar untuk mencegah daripada kemusnahan dan pencemaran sungai. Akta yang digubal ini juga bertujuan untuk mencegah masalah pencemaran semakin menjadi dan ianya juga dapat mencegah masyarakat untuk membuat aktiviti yang dapat mencemarkan sungai. Sebagai contoh, memberikan denda kepada pesalah yang ditangkap membuang sampah ke dalam sungai dan mendakwa pemilik kilang yang terbukti menyalurkan sisa kimia berbahaya daripada kilang ke sungai. Denda yang diberikan kepada pesalah dapat dijadikan teladan kepada masyarakat supaya tidak mencemarkan sungai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya ucapkan pada Ustaz Wan. Sebelum saya memulakan pembentangan saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya ada dalam Madrasah Al-Hidayah. Dalam hidup ini, saya akan menghuraikan tentang penyelesaian bagi permasalahan pencemaran air. Penyelesaian bagi isu ini ialah dengan memperkemaskan lagi pemantauan lembaga sungai melalui tindakan-tindakan pengawasan surveillance termasuk dengan penggunaan drone, pengurusan data dan analisis kecerdasan buatan artificial intelligence. Dalam hal yang sama, bagi mengatasi isu ini dengan adanya penubuhan jawatan kuasa khas untuk memantau lagi dan memastikan air sungai tidak dicemari dengan bahan kimia atau sampah sarap yang boleh menjejaskan bekalan air mentah kepada loji-loji rawatan air. Seterusnya, menyediakan tangki takungan bawah tanah yang dirawat dapat membantu mengatasi masalah pelepasan air buangan domestik supaya tidak dilepaskan terus ke dalam sistem peperiksaan. Maka adalah perlu disediakan tangki takungan bawah tanah dan dirawat menggunakan bioteknologi selaras dengan usaha negara menjadikan Malaysia sebagai pusat bioteknologi rawatan air. Mana pihak kerajaan seharusnya memperuntukkan sejumlah wang supaya sistem peperiksaan daripada kawasan perumahan terutamanya kawasan perindustrian dan juga pengusaha kedai makanan perlu dibina saluran paip yang khas supaya air buangan dapat dikumpulkan di kolam takungan supaya disalurkan ke dalam sistem peperiksaan. Itu saja daripada saya tentang penyelesaian kepada permasalahan pencemaran air.
Kesimpulannya, kami telah membentangkan pernyataan masalah, faktor-faktor masalah, kesan permasalahan, dan penyelesaian dalam isu mengenai pencemaran air. Melalui pembentangan ini, kami mempelajari bahwa masalah pencemaran air adalah serius dan memberi kesan negatif kepada alam sekitar, terutamanya kepada kehidupan akuatik dan kehidupan seharian masyarakat. Justru, kerajaan telah membuat berbagai inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini dengan membuat kampanye, penguatkuasaan undang-undang, memperkukuhkan pemantauan lembaga sungai, menyediakan tangki takungan bawah tanah yang dirawat, dan lain-lain. Namun begitu, manusia seharusnya mempunyai sikap yang bertanggung jawab dan beretika dalam menjaga alam ciptaan Tuhan. Dan sekian itu saja pada kami semua. Terima kasih.